Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yasir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tika fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sama-sama kita menunggu solat fardu Jumaat secara berjemaah, dan kita mengisi masa yang terluang dengan perkara yang bermanfaat. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Solat yang terbaik adalah solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solat yang terbaik dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian solat yang terbaik dilakukan oleh golongan tabi'in, dan kemudian solat yang terbaik dilakukan oleh golongan tabi'in. Semakin jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kurang kualiti satu-satu solat yang didirikan. Jauhnya kita dengan Nabi sekarang hampir 1400 tahun lebih lamanya, tuan-tuan. Dan apabila kita mendengar cerita-cerita berkaitan dengan solat para Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, maka kita melihat kisah-kisah solat umat terdahulu adalah cerita-cerita dongeng yang dikisahkan. Kerana apa? Kerana solat yang berkualiti sebegitu sudah pun pupus pada tahun yang datang ini. Antaranya, tuan-tuan, apabila sampai bulan Ramadan, kisah solat umat yang terdahulu. Kenapa saya kata ianya adalah kisah-kisah dongeng yang dikisahkan? Antaranya, sampainya bulan Ramadan, kami solat di belakang imam, dan imam itu akan mengkhatamkan setiap 3 malam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Puasa pertama, puasa kedua, puasa ketiga, khatam Al-Quran. Kemudian sambung balik puasa keempat, puasa kelima, puasa keenam tarawih, khatam lagi sekali Al-Quran. Ramadan kita, tuan-tuan, Ramadan kita baca daripada inna anzalna sampai kul a'udzu birabbin nas. Hari-hari surah yang sama pula tu. Contoh, tuan-tuan, contoh. Ramadan kita inna anzalna sampai kul a'udzu birabbin nas. Hari-hari surah yang sama. Kalaulah imam tu mula daripada amma yatasaalun, kita dah lambat ni balik ni, tambah setengah jam lagi. Sebab apa? Lambat balik. Target nak balik pukul 10, setengah malam macam tu lah. Ni kalau mula daripada amma yatasaalun, lambatlah kita balik ni, tuan-tuan. Solat jenis yang begitu, tuan-tuan, kita dah tak jumpa dah. Solat 1400 tahun dahulu, setelah solat tarawih, kami akan berebut pulang ke rumah untuk menyediakan sahur kerana subuh hampir tiba. Tuan-tuan, selesai solat tarawih, para sahabat ni balik ke rumah masing-masing untuk menyediakan sahur. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab subuh hampir tiba. InsyaAllah, tuan-tuan, hari ini kita azam untuk memperbaiki kualiti solat kita.
Telah sepakat para ulama ketika mula akhir bulan Safar, Nabi SAW sakit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Akhir bulan Safar Nabi dah mula jatuh sakit. Kadang bangun, kadang duduk, kadang terbaring Nabi SAW, sehinggalah berlarutan hingga 12 Rabiul Awal. Dan kata para ulama, antara nasihat Nabi SAW iaitu as-salah, as-salah, as-salah. Solat tuan-tuan. Nabi kata solat, sembahyang, dirikanlah solat. Hari ini betapa ramai orang yang meninggalkan solat. Meninggalkan solat ini bukan daripada remaja kanak-kanak. Daripada remaja, kanak-kanak, dewasa, warga emas, masing-masing ada wakil yang meninggalkan solat. Kalaupun dia tidak meninggalkan solat, dia tidak lekat lagi solat 5 waktu tuan-tuan. Maksudnya apa? Subuh dia solat sebab isteri dia ada. Kang Zuhur kan semayang Jumaat, kawan-kawan semua keluar daripada ofis, dia pun keluar semayang Jumaat. Asar dia tak solat, balik karang dia kata solat. Sampai kat rumah isteri tanya, solat ke bang? Dah solat dah tadi dekat ofis. Tuan-tuan, masih lagi ada yang tak lekat solat 5 waktu. Masih lagi ada yang meninggalkan solat secara konsisten. Bukannya anak-anak, daripada golongan dewasa, warga emas pun ada wakil yang meninggalkan solat 5 waktu tuan-tuan. Apabila seseorang itu dipanggil di padang mahsyar, sahabat Nabi SAW, Talha bin Ubaidillah, ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana seseorang itu nak tahu yang bahawa Allah memanggil dia? Boleh jadi di mahsyar ada nama yang sama. Dekat Malaysia ni pun nama Rahman bin Abdullah pun boleh jadi ada beratus orang yang bernama Rahman bin Abdullah." Maka Nabi SAW kata kepada Talha bin Ubaidillah, "Idza nudiya Talha, wahai Talha, kalau Allah panggil kamu, maka Talha, kamu itulah yang akan bangun dengan sendiri untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala." Tuan-tuan, Allah arahkan untuk keluarkan ibadahnya yang bernama solat. Allah arahkan malaikat keluarkan ibadahnya yang bernama solat. Kalau dia di kalangan yang mendirikan solat, barulah Allah melihat ibadah-ibadah sampingan yang lain. Tuan-tuan, dan ketika seseorang itu solat dan dalam solatnya banyak kelompongan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan para malaikat untuk lihat kalau dia melaksanakan solat-solat sunat yang dapat menampung kelompongan dalam solat fardu dia. Datang semayang maghrib, solat sunat qabliyah, ba'diyah tak buat. Contoh tuan-tuan, walaupun itu adalah solat sunat, dalam keadaan kita solat hari ini, kita lihat bagaimana seseorang itu solat, dia tak tahu bila dia mula solat, dia tak tahu bila akhir dia solat. Tahu-tahu imam dah bagi salam, tak tahu Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak tahu bila dia bermula, dia tak tahu bila dia berakhir. Kadang Fatihah baca waktu tahiyat, tuan-tuan, punyalah berangan dia. Berangan dia di dalam solat dia ketika Allah menciptakan syurga yang bernama Aden. Ada syurga Jannatul Adnin, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Na'im. Kata Allah, Jannatul Adnin ini adalah tanahnya daripada perak dan emas. Tanah tuan-tuan, bukan gelang tangan, tanahnya daripada perak dan emas. Setelah selesai Allah menciptakan syurga yang bernama Aden ini, maka Allah berkata, dan sebelum itu para malaikat masuk melihat syurga yang bernama Aden ini, kata para malaikat, "Tubalaki manzilul muluk," bertuahnya tempat tinggal raja-raja nanti. Tuan-tuan, raja-raja bukannya di dunia, tapi raja dan sultan di akhirat nanti.
Setelah Allah selesai menciptakan syurga Aden ini, maka Allah bertanya kepada syurga ini dalam kehidupan dia. Yang pertama kali hidup sebagai hamba Allah, sebagai syurga, Antiki, berkatalah wahai syurga Aden. Maka syurga itu berkata, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, berjaya orang beriman ni luas. Sedekah banyak pun orang beriman, puasa sunat banyak pun beriman, buat kebaikan, tolong orang susah pun beriman. Luas sangat ni tuan-tuan. Beriman ni apa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam solat dia. Tuan-tuan, solat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi dan para rasul membawa syariat solat. Semua mendirikan solat. Tuan-tuan, semua orang mendirikan solat. Dan rahsia satu-satu solat itu yang berkualiti mestilah khusyuk, tuan-tuan. Khusyuk ini saya sendiri pun yang bercakap ni pun tak dapat nak jamin, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab khusyuk para nabi, khusyuk para sahabat telah pun pupus dalam kehidupan kita mutaakhir ini, tuan-tuan. Al-khusyuk ruhul solat. Khusyuk ini adalah ruh solat. Bagaimana satu-satu batang tubuh yang mempunyai roh, maka tubuh itu akan diberikan pangkat, akan diberikan kedudukan, akan diberikan pakaian dan wangi-wangian. Tapi kalau satu-satu tubuh itu rohnya telah keluar daripada tubuh badannya, maka orang tidak akan simpan walaupun sehari. Cepat-cepat orang akan kebumikan, mandikan dia, kafankan dia, kemudian kuburkan dia, tuan-tuan. Tak bernilai. Sebab apa? Roh tak ada. Begitulah dengan solat. Solat yang berkualiti adalah solat yang mempunyai khusyuk. Baru kita tahu hari ini pentingnya khusyuk dalam solat. 20 tahun kita solat, tuan-tuan, kita tak terfikir pun khusyuk ini. Orang-orang alim, tuan-tuan, satu waktu sahaja tak khusyuk, termenung dia. Habis solat dia, termenung dia lama. Ya Allah, dah 2 waktu tak khusyuk ni. Apa salah aku, wahai Allah? Tuan-tuan, tadabbur dia, tuan-tuan, mengenangkan kenapa dia tidak dapat khusyuk dalam solat dia. Tuan-tuan, Nabi SAW waktu Nabi sakit, akhir daripada bulan Safar berawatan sehingga Rabiul Awal, tuan-tuan, Nabi tak dapat nak solat mengimamkan di Masjid Nabawi. Sepanjang kehidupan Nabi, Nabilah yang akan menjadi imam. Akhir Nabi sakit, tuan-tuan, Nabi ikat kepala Nabi, tak tahan sangat sakit. Nabi kata kepada Aisyah, muru Abi Bakrin fal yusalli minan nas, arahkan Abu Bakar untuk jadi imam solat. Tuan-tuan, kata Aisyah apa? Kata Aisyah, inna Abu Bakrin rujulan raqi, Abu Bakar ini ya Rasulullah hatinya lembut. Fa idza qara al-Quran la yamliqul dama'ah, kalau dia membaca Al-Quran dia akan menangis. Dia jenis tak boleh kontrol. Dia kena ada latihan. Dia bila baca Al-Quran dia akan menangis. Jadi susah untuk nak mendirikan solat untuk nak menjadi imam. Kita, tuan-tuan, tengah-tengah solat pun mengaji pun, tuan-tuan, tak ada, Allah tak hadirkan perasaan sedih dalam diri kita. Malah kita boleh ingat lagi apa dia? Peristiwa-peristiwa yang berlaku tengah solat, boleh berangan. Ni tadi kereta parking ni tak kunci ni, berangan. Berangan dalam fikiran kita. Abu Bakar ni, dia bismillah aja dia dah tak dapat dah. Tak dapat nak meneruskan bacaan Al-Quran dia. Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Ayah dia Zubair bin Awam, antara sahabat yang dijamin Nabi SAW syurga. Dia berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair ini, tuan-tuan, dia bila solat, para tabi'in bagi tahu dia ini kalau solat seperti sebatang tunggul kayu yang keras. Apabila dia solat, tanzilu ala safir ala zahri, maka akan datanglah burung-burung hinggap di belakangnya.
Satu, sebab khusyuk dia di dalam solat. Dua, lamanya sujud dia tuan-tuan. Kita solat tuan-tuan, lalat pun segan dengan kita. Kita solat, lalat pun tak senang nak hinggap dekat kita. Baru nak hinggap dah kena tepis, dah kena macam-macam kita bersilat. Nyamuk pun tak sempat nak isap darah kita tuan-tuan. Abdullah bin Zubair ini, dia solat sehingga kan burung boleh datang hinggap kepada dia sebab menyangkakan bahawa dia itu adalah tunggul kayu yang tidak bergerak. Tuan-tuan, seorang lagi, Muslim bin Yasar, dia ni adalah tabi'in, lebih awal lagi daripada Imam Syafi'i. Kalau dia solat tuan-tuan, dia tidak akan menghiraukan keadaan sekeliling. Satu hari dia solat, tiba-tiba dinding runtuh. Bukan dinding konkrit lah tuan-tuan. Zaman dahulu mungkin dinding yang dibuat daripada pelepah sebagainya, batang kayu dan sebagainya. Satu hari dia solat, dinding runtuh tuan-tuan. Dinding runtuh, seluruh orang yang berada di pasar itu mengelilingi rumah dia untuk nak melihat keadaan dia. Tuan-tuan, siapa dia? Muslim bin Yasar. Tak sedar apa yang berlaku di sekeliling dia. Tuan-tuan, siapa dia? Muslim bin Yasar. Kita kalau solat, kawan pergi tutup kipas, berhenti solat kita. Tak berhenti pun, kita akan apa dalam hati kita? Dah tahu dah orang solat, pergi pula tutup kipas. Panas, berhenti solat, on balik kipas, Allahu Akbar balik. Tuan-tuan, solat kita dengan berangannya kita boleh berhenti solat tuan-tuan, semata-mata untuk nak hidupkan kipas. Ini bukannya contoh dan sebagainya tuan-tuan, memang ada dalam realiti kehidupan kita. Imam Sa'id Ibnul Aziz, anak saudara dia tengok dia satu hari dia solat, tak ada solat tanpa tangisan. Satu hari anak saudara dia bertanya kepada Imam Sa'id bin Abdul Aziz, dia kata, wahai bapa saudaraku, mengapa setiap kali bila aku melihat kau mendirikan solat, tak ada solat tanpa tangisan? Maka Imam Sa'id Abdul Aziz bertanya kepada si anak ini, anak saudara dia, kenapa kau bertanyakan soalan begitu? Supaya aku dapat mendapatkan manfaat daripada jawapan yang engkau berikan. Tuan-tuan, Imam Sa'id Abdul Aziz bagi tahu, setiap kali aku mengangkat takbir, bila aku angkat takbir, Allahu Akbar, Allah memperlihatkan aku jahanam. Tuan-tuan, Allah memperlihatkan aku jahanam. Maka dari situlah aku tidak boleh menahan ketakutan dan kesedihan yang berada di dalam hati aku. Kerana itulah aku bernangis dengan berlebih-lebihan. Tuan-tuan, kita tuan-tuan solat bukannya terbayangkan dosa dan sebagainya tuan. Kita solat terbayangkan gol seri gol penyamaan Malaysia lawan Korea yang dijaringkan oleh Morales. Tengah solat tu terbayang tu dia punya gol itu. Terimagine di dalam kepala kita macam mana dia jaringkan gol dengan meraihkan dekat sudut padang bola tuan-tuan. Itu yang kita bayangkan. Sebab apa? Sebab baru lepas tengok bola sepak tuan-tuan kan. Jadi itu yang terbayang di dalam fikiran kita. Seterusnya Ali bin Husain. Ali bin Husain ni siapa? Dia adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia ambil wudu, nak masuk ke dalam saf tuan-tuan, badan dia akan menggigil. Bukan sebab sejuknya dia ambil wudu itu tuan-tuan. Bila orang tanya dia, wahai Ali bin Husain, kenapa? Apa yang berlaku? Kenapa kamu dalam keadaan menggigil? Lalu Ali bin Husain bagi tahu, tahu tak dengan siapa kita akan berhadapan ini? Tuan-tuan, kita dalam datang solat ni, dalam keadaan kita tahu tak sekejap lagi kita nak solat, dengan siapa Tuhan yang kita nak sembah ini? Tuan-tuan, itu yang Ali bin Husain ni bagi tahu. Kita lah datang nak solat, Bilal qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun berjalan dengan kawan-kawan kita nak masuk saf, sempat cuit punggung kawan kita tuan-tuan. Ini bukannya contoh tuan-tuan, memang ada. Bergurau sambil jalan nak masuk saf tu, pergi cuit kawan ni sambil berborak, kejap lagi nak mengetih mana tuan-tuan. Kita punya style kita. Sebab itu kita bila lihat kisah solat umat terdahulu,
kita membayangkan ini semuanya adalah cerita-cerita dongeng yang dikisahkan, kerana kualiti solat umat terdahulu sudah pun pupus pada tahun 2024 ini tuan-tuan. Satu-satunya ibadah yang Nabi perlu ambil tuan-tuan adalah solat. Perlu naik ke langit. Zakat difardukan di Madinah, maksudnya di bumi. Puasa difardukan di bumi. Satu-satunya ibadah solat yang perlu Nabi ambil syariat itu untuk melalui satu perjalanan Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, ringkas, saya pasti dah tuan-tuan dah dengar dah kisah Isra Mi'raj ini. Pada awalnya Nabi SAW menerima fardu 50 fardu. Tuan-tuan, 50 fardu ini bukan simbolik. Bukannya simbolik. Memang kalaulah Nabi Musa tak tanya kepada Rasulullah SAW, maka bersedialah umat Nabi SAW dengan 50 waktu fardu ini. Apa nama solatnya tuan-tuan? Nanti jumpa Rasulullah dalam syurga, boleh tanya soalan tu. Ada peluang ke tak? Ada, insya-Allah, kalau kita ahli syurga. Jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, dulu dengar 50 waktu. Boleh tak bagi tahu kami nama-nama setiap solat tersebut? Tuan-tuan, 50 waktu itu bersedialah kita untuk solat. 50 waktu, pukul 7 solat, qamat 7.30, 8 azan lagi. Tuan-tuan, itu pun tak cukup 50 waktu, 24 jam tak cukup nak habiskan 50 waktu. Dengan imam, dengan Tok Bilal, duduk sekali dekat masjid, tak pergi mana-mana tuan-tuan. Kemudian bila 50 waktu turun, Nabi Musa tanya. Nabi Musa tanya, dia kata, wahai Muhammad, berapa Allah fardukan kepada umat kamu? Nabi kata, 50 waktu. Irji' ila Rabbi, pergi naik jumpa Tuhan kamu. Umat kamu tak mampu Muhammad. Umat aku Bani Israel ni pun yang kuat, yang gagah, mereka tinggalkan solat. Ini kan pula umat kamu. Maka bila Nabi SAW dengar umatnya tak mampu tuan-tuan, Nabi naik berulang, turun, minta kurang, naik lagi, turun, sehinggalah akhirnya menjadi 5 waktu. Nabi Musa kata apa? Wahai Muhammad, 5 waktu pun umat kamu akan tinggalkan. Tuan-tuan, betul tak? Memang betul pun. 5 waktu pun kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan 5 waktu ini. Nanti jumpa Nabi Musa di dalam syurga. Terima kasih wahai Nabi Musa. Terima kasih kepada Nabi Musa. 5 waktu tuan-tuan pun tak boleh umat kamu lakukan. Pergi naik berjumpa dengan Tuhan kamu, minta kurang lagi wahai Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata, istahyaitu min rabbik. Wahai Musa, aku pun tahu malu dengan Tuhan aku. Ni dah turun banyak kali dah ni, dah 5 waktu dah. 5 waktu Allah memberikan pahalanya sama kita mengerjakan 50 waktu solat. Aku pun tahu malu wahai Musa. Maka Nabi SAW tidak naik bertemu dengan Allah, maka kekallah 5 fardu solat yang diwajibkan kepada kita sehinggalah hari ini tuan-tuan. Maka 5 solat ini tuan-tuan, pastikan kita mendirikannya. Mendirikan solat ini. Mendirikan solat supaya apa? Supaya kita ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kunci untuk Allah terima ibadah. Sebahagian orang tuan-tuan, dia tertipu. Dia fikir dia punya harta yang banyak, diinfakkan dekat mana-mana madrasah, mahat-mahat tahfiz. Tuan-tuan, kemudian dia bersenang lenang. Ikutlah dia nak solat ke, tak nak ke, ada program, dia solat, tak ada program, dia tak solat. Tuan-tuan, sebab apa? Dia kata ada benda lagi, ibadah-ibadah lain yang boleh backup ibadah-ibadah dia yang dia tak buat. Tuan-tuan, itu adalah salah satu sifir yang sangat salah. Kunci Allah nak terima ibadah ini mesti solat, mesti mengerjakan solat. Tuan-tuan, tak ada sebab seseorang itu nak meninggalkan solat. Kalau puasa boleh tuan-tuan. Puasa doktor dah sahkan dia ni tak boleh puasa dan sebagainya, disahkan nanti boleh memudaratkan dia, boleh, dia boleh bayar fidyah dan sebagainya. Zakat pun begitu juga. Kalau dia orang susah, dia tak mampu tuan-tuan, ada kiraan dia tak perlu mengeluarkan zakat, dia jadi penerima kepada zakat. Solat tuan-tuan tak ada sebab nak meninggalkannya. Kalau tuan-tuan tak boleh solat, berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring, habis semua ni tak boleh bergerak tuan-tuan, tak boleh ambil wuduk, tayamum tak boleh, tayamum dan sebagainya.
tak boleh bergerak, guna isyarat mata. Tak boleh guna isyarat mata. Ingatkan, niatkan dalam hati, bayangkan pergerakan solat tersebut, tuan-tuan. Tak ada sebab untuk nak meninggalkan solat. Tak ada jawapan yang kita boleh berikan kepada Allah, ya Allah dulu tak solat sekian. Tak boleh, tuan-tuan. Kecuali apa, tuan-tuan? Kecuali gila ataupun kita dah mati. Dua tu sahaja. Maka dibenarkan, memang tidak boleh solat lah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak ada nyawanya lagi, tuan-tuan. Kisah Nabi Ibrahim yang terakhir. Kisah Nabi Ibrahim berkaitan dengan solat, tuan-tuan. Apabila kita lihat Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anaknya Hajar dan juga Ismail di satu tempat, iaitu Mekah pada hari itu, tuan-tuan, pada hari itulah. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada rumah, tak ada Kaabah, memang satu lembah yang kering kontang, tuan-tuan. Habis tinggalkan isteri dan anak-anak dia pun bergerak pergi meninggalkan isteri dan anak-anaknya, tuan-tuan. Nabi Ibrahim berhenti di situ, naik kenderaan dia, sekira-kira dah tak nampak dari pandangan, barulah Nabi Ibrahim berhentikan kenderaan untanya itu, tuan-tuan, lalu mengangkat doa, berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, Tuhan kami, aku telah menunaikan arahanmu dengan meninggalkan isteri dan anak-anakku, biwadin ghairi zi zar'in, di satu lembah yang langsung tak ada apa-apa, kering dan kontang. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah mereka di kalangan yang tidak mendiri, yang tidak meninggalkan solat. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim doa tu. Sepatutnya, tuan-tuan, Nabi Ibrahim doa apa? Ya Allah, hantarkanlah malaikat datang, berikanlah mereka 2 botol air mineral pagi dan petang. Ya Allah, datangkanlah malaikat, binakanlah satu rumah untuk mereka. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikanlah mereka di kalangan yang tidak meninggalkan solat. Tuan-tuan, ulama tafsir ayat ini, tuan-tuan, kenapa Nabi Ibrahim doa jadikanlah mereka di kalangan yang tidak meninggalkan solat? Sebab kunci kejayaan, kunci kebahagiaan yang selama ini ramai orang tinggalkan adalah mendirikan solat. Mereka tinggalkan solat, berniaga, orang ramai datang kedai dia, tuan-tuan, tak berhenti. Sebab apa? Ni ramai customer ni, ramai customer datang ni, kena layan. Dia tak tahu siapa yang memberi customer itu datang, yang mengilhamkan datang ke kedai dia. Datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dia kena mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah mereka ini di kalangan yang tidak meninggalkan solat. Hari ini jadi satu fenomena. Bila majlis kenduri kahwin, selalunya habis dalam pukul 4 gitulah. Lepas habis kenduri kahwin, pukul 4 dah salam-salam dengan saudara mara semua, nak outdoor, nak ambil gambar. Sebab apa? Dah sewa fotografer pula sewa ikut jam. Ini dah pukul 4, 4.30 kan, setengah jam lagi azan asar. Macam mana ni bang? Dia pun bincang dengan suami isteri dia apa semua. Tak apalah, kita qada aja kita punya solat asar. Tuan-tuan, dia boleh qada dia punya asar. Tuan-tuan, apa jenis fikiran dia, apa rasional dia untuk nak mengqadakan solat itu? Semata-mata sebab dah bayar fotografer, nak ambil gambar dan sebagainya. Nanti nak tambah lagi sejam dalam mahal, tuan-tuan. Sekarang ambil gambar pun beribu-ribu nak kena dibayar. Dan gambar-gambarnya posing-posing dan sebagainya, tuan-tuan. Kita nak bagi saudara mara kita nak tengok gambar kahwin, boleh tak? Kita nak bagi album tu, nak suruh saudara mara kita tengok pun segan, tuan-tuan. Dengan posing macam tu, macam ni, tuan-tuan. Segan nak tunjuk gambar kahwin kita. Baiklah gambar yang secara natural itu, tuan-tuan. Maka solat dia tinggal. Begitu juga yang ini, kita nak puasa, lepas kita nak puasa, kita nak hari raya, jalan hari raya, tak tahu, dia jalan, dia jauh sikit, dia tinggal solat. Walhal boleh jamak, boleh qasar pun tak solat. Sibuk sikit dengan keluarga, berkumpul, berborak-borak, tinggal solat. Tuan-tuan, ini ada, tuan-tuan, fenomena begini dalam kalangan kita, dalam kalangan masyarakat kita. Allah berikan kita kefahaman bahawa kita ni faham betapa pentingnya mendirikan solat,
Bukan untuk kita seorang-seorang saja tuan-tuan. Kita kena sebarkan, bagi tahu dekat ahli keluarga kita. Kita tuan rumah, keluarga datang kepada kita, ada yang mungkin saudara mara kita jenis tikas mayang pun tak nampak tuan-tuan. Itulah tanggungjawab kita. Sebab apa? Sebab Allah akan mempersoalkan, tanya kita nanti. Aku berikan kefahaman kepada kamu, kamu boleh solat, kamu boleh ibadah dengan baik. Apa yang kamu gunakan? Kamu syok je semayang seorang-seorang, kamu syok je baca Quran seorang-seorang. Kawan-kawan kamu, sahabat kamu, saudara mara kamu, anak-anak kamu, ada tak kamu ajak mereka sama-sama melaksanakan ibadah dan tuntutan daripada Allah? Tuan-tuan, hari ini kita tak boleh nafsi-nafsi. Dekat akhirat, ya nafsi-nafsi, diriku. Masing-masing akan melihat diri masing-masing. Tuan-tuan berjalan di mahsyar, nampak tuan-tuan punya mak dan ayah. Tuan-tuan dah lama berpisah, berjalan, boleh selisih tak tuan-tuan? Boleh. Nabi SAW kata, ada kemungkinan kamu akan melihat ahli keluarga kamu. Tapi kalau si isteri memandang suami, suami memandang isteri, dan masing-masing akan berpaling ke tempat lain dan meneruskan perjalanan tuan-tuan. Masa itu tuan-tuan bukannya masa untuk kita buat reunion, tanya khabar dan sebagainya. Masa itu masing-masing takut dengan dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang takkan ingat yang mereka buat haji. Orang takkan ingat yang dulu dia ini hafiz Quran. Orang akan ingat dosa yang dia buat di atas muka bumi Allah. Dosa dia seorang-seorang. Tuan-tuan, masing-masing ada dosa. Masing-masing ada dosa masing-masing. Ada dosa yang kita duduk dalam bilik kita seorang-seorang je tahu. Suami tak tahu, isteri tak tahu, anak-anak tak tahu. Dalam keadaan kita seorang-seorang, dalam bilik kita seorang-seorang, kita bermaksiat kepada Allah. Tuan-tuan, itu kita akan ingat. Itu yang kita akan ingat. Sama ada kita sempat bertaubat ataupun kita tidak sempat bertaubat, Allah akan mengadili nanti tuan-tuan di hari mahsyar nanti tuan-tuan. Begitulah kita melihat pada hari ini. Semak diri kita tuan-tuan. Allah kurniakan nyawa di dalam tubuh badan kita. Allah kurniakan roh yang masih lagi berada di dalam tubuh badan kita untuk kita bertaubat. Orang Islam, selagi mana roh dia berada di dalam tubuh badan dia, dia bertaubat, Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia. Masalahnya kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tak tahu bila Allah akan mencabut nyawa kita. Sebab itulah lagi setengah jam nak mati tuan-tuan, orang lagi masih berselera untuk makan makanan di nasi kandar. Berselera dia tambah lauk. Walaupun setengah jam lagi, Allah akan mencabut nyawa dia. Sebab itu kita disarankan untuk bersedia 24 jam. 24 jam Allah kurniakan waktu dan masa ini tuan-tuan. Gunakan semua dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab akhir zaman ini kita tak tahu Allah nak cabut nyawa tuan-tuan bila-bila masa. Dululah kita dengar berita yang mati ni orang-orang yang dah berusia, warga emas. Kenapa dia mati? Sakit tua. Kenapa dia meninggal? Oh, dah lama dah, umur pun dah 80 tahun dah. Oh, sekarang tuan-tuan kita dengar berapa yang dia ni meninggal, sekolah lagi kan. Tuan-tuan, kita tak tahu bila Allah nak ambil nyawa kita. Aksiden itulah. Lepas habis SPM, mak ayah dia bagikan motosikal. Punyalah seronok dia bawa motor tuan-tuan, berlanggar, meninggal dunia. 17 tahun meninggal dunia. Tuan-tuan, Allah akan matikan tuan-tuan pada akhir zaman ini. Tak kira masa dan waktu, kematian ini banyak berlaku tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita muhasabah diri kita, semak diri kita, ahli keluarga kita. Ku anfusikum ahlikum nar, ya, bawa ahli keluarga, selamatkan ahli keluarga kita daripada azab api neraka tuan-tuan. Daripada azab api neraka. Semak diri kita, tengok solat kita. Walaupun kita tengok anak kita dekat rumah, tak apalah, dia dah 30 tahun dah. Tuan-tuan, dia duduk dalam rumah kita, dia dah 30 tahun dah, pandailah dia. Tuan-tuan, kita selagi mana dia anak kita masih bertanggungjawab kepada dia, panggil alum dan semayang dah. Tuan-tuan, tanggungjawab mesti dijalankan. Allah tak tanya pun kita punya hasil. Nabi Nuh berdakwah tuan-tuan ratusan tahun, tidak kurang lebih daripada 100 orang yang masuk Islam. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya KPI dakwah Nabi Nuh itu gagal.
Maksudnya kena tukar dengan Nabi yang lain. Gagal menjadi seorang Nabi. Sebab apa? Tak ramai yang masuk Islam. Berdakwah ratusan tahun, yang masuk Islam tak lebih daripada 100 orang. Maksudnya KPI gagal, tak dapat cemerlang. Tuan-tuan, Allah tak tengok semua tu. Allah tanya dengan Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu sampaikan ke? Nabi Nuh jawab di hadapan Allah, aku pergi sampaikan dakwah ini pagi, petang dan malam. Tuan-tuan, pagi, petang dan malam. Kita kerja pegawai agama Islam, ada punch card, punch in. Pukul 8, pukul 5 dah tak ada kena-mengena dah. Balik cuti semua, kawan call, angkat call pun dah tak ada dah kena-mengena. Pegawai hal ehwal Islam, Nabi, para Nabi dan para Rasul, punch card tuan-tuan, menjadi para Nabi. Allah lantik mereka, tak ada punch out. Sampailah akhir hayat seorang Nabi tersebut. Maka Allah akan tengok sumbangan kita, apa yang kita buat. Bukan hasilnya itu Allah tengok. Kamu buat tak? Kamu tak pandai baca Al-Quran? Kamu belajar tak nak membaca Al-Quran? Bagi pandai. Tuan-tuan, walaupun hari itu kali pertama kita mendaftar Iqra', tuan-tuan, Allah tak tengok pun kita punya hafalan kita dan sebagainya. Allah tengok kita ni belajar dan berusaha tak untuk mencapai kejayaan. Tuan-tuan, bagaimana hari ini orang mempersediakan kehidupan mereka dengan, contoh, hari ini kita pandai susun atur kehidupan dunia kita, tabung pembelajaran anak-anak, kita punya insurans hidup, kalau berlaku dengan kita mati macam mana, kita mentadbir keluarga kita dengan baik di dunia. Begitulah tuan-tuan, kita kena mentadbir, merancang pelan perlindungan kita di akhirat nanti. Kena bijaklah tuan-tuan, kena bijak. Macam mana kita hari ini boleh rancang kehidupan kita di dunia, akhirat pun kita kena rancang. Sebab itu kehidupan akhirat maha lama dan maha panjang. Tak berbaloi kita nak buat satu dosa di atas muka bumi Allah untuk kita tanggung ratusan, malah boleh jadi jutaan, ribuan tahun tuan-tuan, atas sebab satu dosa sahaja. Tuan-tuan, kita muhasabah diri kita hari ini tuan-tuan. Dah 2024, ada yang dari kita dah 60 tahun, 30 tahun, 50 tahun, hari ini baru tahu betapa pentingnya kepentingan solat ini. Tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita dan menerima taubat kita tuan-tuan, sungguh-sungguh taubat, dan Allah terima taubat kita sebagai taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sekadar itu dulu yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisimu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.